A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan mati Allah Subhanahu wa taala, bertemu sekali lagi bersama saya Ustaz Muhyiddin daripada Labat Travel and Tours. Hari ini kita akan bincangkan tentang ibadah umrah. Bagaimanakah kita dapat menunaikan ibadah umrah dengan sempurna? Tuan-tuan dan puan mati Allah Subhanahu wa taala, kita dah tahu, kita memahami sesungguhnya ibadah umrah ini bukan satu ibadah yang sangat tinggi nilainya, kerana kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tetamunya. Dan apabila kita nak menjadi tetamunya, pastinya ada tata cara, ada dia punya etika, ada dia punya orang kata cara kita nak bertamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia untuk bertamu dengan Allah Subhanahu wa taala ialah yang pertama dengan kita menunaikan ibadah umrah. Dan apakah yang dikatakan ibadah umrah? Umrah ini satu ibadah di mana kita perlu pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah tertentu. Sebab itulah perkataan umrah ini pada kataan amarah ya'muru imarah, yang memberi maksud menghidupkan ataupun membangunkan, menceriakan ataupun mengaktifkan. Kan biasa kita gunakan perkataan imarah ini dengan imarahkan masjid, mengimarahkan surau. Maksudnya kita menghidupkan masjid itu dengan aktiviti-aktiviti yang dituntut di dalam masjid. Contohnya apa? Kita menaikkan solat berjemaah, kita mengadakan majlis ilmu. Maksudnya kita mengimarahkan, menghidupkan. Jadi itu segi bahasa lah. Kerana apa? Kerana bila kita menaikkan ibadah umrah ini, kita menghidupkan suasana di kota Mekah itu dengan ibadah-ibadah yang tertentu. Adapun maksud umrah pada syarat ini ialah kita melakukan kita melakukan ibadah umrah dengan kita pergi ke Baitullahil Haram pada waktu-waktu yang tertentu selain daripada musim haji untuk menunaikan ibadah-ibadah yang tertentu. Ya, maksudnya kita pergi ke Mekah, kita laksanakan ibadah-ibadah yang tertentu. Itulah yang dikatakan ibadah umrah. Ya. Baik, apa dia ziarah pula? Biasanya kalau kita tunaikan ibadah umrah, kita akan ziarah. Ziarah itu maksudnya ialah kita pergi ke Madinah untuk kita menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana Mekah, Madinah ini adalah dua tempat yang sangat digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ditambahkan dengan satu masjid yang dinamakan Masjid Al-Aqsa. Nabi sebut, la tashuddur rihal illa ila thalathi masajid. Janganlah kamu bersungguh-sungguh ni nak bermusafir, nak berjalan kecuali kepada 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, itulah tempat untuk kita tunaikan ibadah umrah. Yang kedua Masjid Hadza, iaitu Masjid Nabawi. Ya, kita biasanya kalau pergi umrah mestilah ke Madinah, kita ziarah Masjid Nabawi, kita ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga ialah Masjidil Aqsa, iaitu di Palestin. Itulah 3 tempat yang memang seharusnya dan semestinya kita berusaha untuk menziarahi. Jadi nak simpulkan tentang ibadah umrah itu ialah kita pergi ke Mekah untuk menaikkan ibadah-ibadah yang tertentu selain daripada musim haji. Jadi ibadah yang tertentu yang perlu kita lakukan ialah yang pertama tawaf, iaitu tawaf kita mengelilingi Kaabah. Yang kedua, ibadah yang perlu kita lakukan ialah sa'i, iaitu berjalan di antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian yang ketiganya ialah kita tahallul. Sikit je nak buat tu. Kita bertahlul, maksudnya kita bergunting ataupun bercukur untuk kita melepaskan daripada ikatan ihram. Nampak senang kan? Bagaimana kita nak menunaikan ibadah umrah? Semudah kita berniat, ya. Itu rukunnya lah yang nanti kita bincang tentang rukun umrah, ya. Baik tuan-tuan dan puan, itulah yang dimaksudkan dengan ibadah umrah. Mudahnya kita pergi Mekah untuk menunaikan ibadah ataupun amalan-amalan yang tertentu. Yang pertama kita tawaf, yang kedua kita sa'i, seterusnya kita bersyukur. Itu perkara penting dalam kita menaikkan ibadah umrah. Baik tuan-tuan dan puan mati Allah Subhanahu wa taala, tentang konsep asas dalam kita menaikkan ibadah umrah ialah bermula dengan kita berihram. Ya. Berihram tu apa? Berihram tu maksudnya ialah kita berniat
untuk menunaikan ibadah umrah. Ya, rentetan daripada kita berniat ihram untuk menunaikan ibadah umrah itu, maka kita ada satu tuntutan yang dinamakan kita perlu jaga pantang larang ihram. Ya, kerana ada 13 perkara yang perlu kita jaga, jangan kita lakukan ketika kita berihram. Selepas kita niat menunaikan ibadah umrah, maka kita dinamakan berihram. Maka 13 pantang larang ihram ini kita perlu jaga. Kalau kita melakukannya sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, sama ada dengan pilihan kita ataupun bukan pilihan kita, maka di sana kita perlu menyempurnakan bayaran dam. Ya. Itu yang pertama, kita berihram. Biasanya bila kita berihram, kita niat ihram itu kita kena pakai pakaian ihram. Jadi pakaian bagi lelaki itu ialah dia ada pakaian yang khusus, ya, yang kita panggil kain ihram. Kain ihram ada dua helai, yang bahagian atas dipanggil rida, yang bahagian bawah itu dipanggil izar. InsyaAllah nanti kita tunjukkan bagaimana cara untuk kita memakai kain ihram. Tapi nak ceritanya, ya, konsep asas umrah ni yang pertama, kita berihram. Bila berihram, kita dengan cara kita berniat untuk menunaikan ibadah umrah dan berihram dengannya. Jadi biasanya yang kita baca ni adalah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saja aku menunaikan ibadah umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Selepas kita berihram, maka perkara yang perlu kita sempurnakan ialah kerja-kerja umrah ataupun amalan-amalan umrah. Ya. Jadi amalan umrah ni ada yang wajib dan ada yang rukun. Yang rukun ni dengan yang wajib ni dua perkara yang berbeza. Rukun umrah ini ialah perkara yang mesti dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka umrahnya tidak sah dan tidak sempurna. Manakala wajib pula ialah perkara-perkara yang perlu disempurnakan, tetapi sekiranya tidak sempurna, maka kita boleh ganti dengan dam. Itu beza di antara rukun dengan wajib umrah. Ya. InsyaAllah kita dealkan nanti apa dia rukun, apa dia umrah. Selepas kita melakukan, ya, amalan-amalan umrah, maka kita bertahallul. Jadi bertahallul maksudnya ialah kita melepaskan diri kita daripada ikatan ataupun keterikatan kita dengan pantang larang ihram. Itu kata tahallul. Dan bertahallul ni, konsep tahallul ini dia akan terhasil dengan bagaimana caranya, iaitu dengan kita bercukur ataupun bergunting. Ya. Kita cukur rambut kita ataupun kita gunting rambut kita. Jadi itulah konsep asas bagaimana kita menunaikan ibadah umrah. Bermula dengan kita berihram, ya, kemudian kita melakukan amalan-amalan umrah sama ada yang rukun ataupun yang wajib. Selepas selesai pada amalan-amalan umrah ini ataupun kerja-kerja umrah, maka kita bertahallul, melakukan suatu proses untuk melepaskan diri kita daripada ikatan ihram tadi, iaitu dengan kita bercukur ataupun bergunting. Tuan-tuan dan puan dimati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita nak bincangkan apa dia rukun umrah, apa dia wajib umrah. Rukun umrah tak banyak, ada 5 perkara yang perlu kita ingat. Ya. 5 perkara ni mesti kita buat. Kalau tak buat, tuan-tuan puan-puan, umrah kita tidak sah dan tidak sempurna. Kita kena buat semula lah. Ustaz, kena balik Malaysia lagi ke? Tidak. Maksudnya kalau kita berada di Mekah, kalaulah umrah kita tidak sah, maka just kita pergi ke tanah halal untuk kita berihram, tempat miqat-miqat ataupun tempat-tempat khas yang perlu kita berihram. Jadi rukun yang pertama ialah kita berniat ihram. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya. Jadi niat ihram ini di miqat lah, tempat yang telah dikhaskan. Biasanya kita di Malaysia ada tempat. Kalau kita masuk ke Mekah dulu, biasanya kita akan berniat ihram di atas kapal terbang, iaitu di Qarnul Manazil. Tapi kalau kita pergi ke Madinah dulu, maka tempat untuk kita berniat ialah di Bi'r Ali, ya, di Masjid Sayyidina Ali. Bi'r Ali itu itulah tempat kita akan berhenti dalam perjalanan ke Mekah untuk kita berniat ihram. Yang kedua ialah tawaf. Sampai je ke Mekah nanti, kita akan terus menaikkan tawaf, di mana tawaf itu ialah kita mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Rukun yang ketiga ialah kita sa'i di antara Safa dan Marwah. Kemudian rukun yang keempat ialah kita bertahallul
sama ada dengan cara kita bergunting ataupun bercukur. Dan yang kelima ialah tertib. Maksudnya kita kena lakukan amalan-amalan atau kerja-kerja umrah secara berurutan. Bermula dengan niat, kita tawaf, kita sa'i, barulah boleh bertahallul. Itu namanya tertib berurutan. Baik, ingat dia, itu 5 perkara menjadi rukun umrah. Mesti dia lakukan. Kalau tidak lakukan, maka umrahnya tidak sah dan kita kena ulang semula. Kemudian wajib umrah. Apa dia wajib umrah? Wajib umrah saya nyatakan tadi ialah perkara-perkara yang perlu disempurnakan. Tetapi sekiranya kita tidak dapat menyempurnakan, kita boleh ganti ataupun kita boleh tebus dengan membayar dam. Yang pertama ialah berniat ihram di miqat. Ya, berniat itu rukun. Tetapi kita boleh berniat di miqat itu ia menjadi wajib umrah. Maksudnya bila kita nak berniat mesti di tempat yang dikhaskan. Saya katakan tadi contoh kalau Malaysia kita akan bermiqat di mana? Sama ada di Qarnul Manazil ataupun di Bi'rul Ali. Tapi kalaulah kita tiba-tiba terlupa ataupun terlepas daripada berniat di tempat yang khas ini, kita terlupa berniat di Qarnul Manazil ataupun kita terlupa berniat di Bi'rul Ali, dah sampai Mekah, Allah terlupa pula nak ihram, ya, terlupa nak berniat. Maka ketika itu kita berniat, ya, berniatlah, ya, berniat untuk menaikkan ibadah umrah dan berihram dengannya. Cuma bila kita tidak berniat di miqat, maka kita kena bayar dam. Apa damnya nanti kita bincangkan. Yang kedua ialah meninggalkan pantang larang ihram. Ya, bila kita dah berniat tadi, niat ihram, maka ada 13 perkara yang perlu kita jaga. Ya, jangan kita langgar perkara-perkara ini. Jadi kalau terlanggar ataupun sengaja melanggar, maka kita kena bayar dam. Jadi kalau kita buat macam ni tak batal umrah. Ya, umrahnya sah, cuma kita kena sempurnakan, kita kena tampung, ya, perkara ini dengan kita menunaikan atau melaksanakan pembayaran dam. Jadilah tuan-tuan puan-puan sedikit tentang definisi umrah dan konsep kita menunaikan ibadah umrah. Mudah-mudahan menjadi panduan kepada tuan-tuan puan untuk memahami konsep ibadah umrah dan mudah untuk kita tunaikan ibadah umrah. Sekian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.